Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman, dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Apa khabar murid-murid sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik-baik dan sihat sejahtera, dan yang paling penting, kekalkan SOP anda, penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, jom kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita bersama dengan Ustaz Ayub Muhammad Ali. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, segak bergaya Ustaz pada hari ini. Masya Allah. Jadi murid-murid yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita nak belajar tips menjawab soalan daripada Ustaz pada hari ini dalam mata pelajaran Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Mungkin Ustaz boleh perkenalkan diri? Okey, terima kasih Aiman. Saya Ayub Muhammad Ali, mengajar di SMK Session 18 Shah Alam. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Adakah mata pelajaran ini wajib diambil oleh semua murid-murid yang mengambil SPM? PQS adalah mata pelajaran elektif Aiman. Maknanya sebahagian pelajar yang berada di SMKA dan juga KAA atau harian, dia akan mengambil PQS ni. Okey, terima kasih Ustaz. Dan apakah yang akan Ustaz kongsikan dalam segmen yang pertama ini Ustaz? Okey, terima kasih Aiman. Okey, jadi para pelajar yang diberkati sekalian, saya nak berkongsi dengan anda berkaitan dengan teknik dan juga tips untuk menjawab pendidikan Al-Quran Sunnah. Okey, dengan kata orang tu boleh skor markah yang baik, insya-Allah. Okey, jadi yang pertama saya nak ceritakan tentang format. Okey, format kita di sini, bahagian A adalah objektif pelbagai bentuk, 20 soalan, 20 isi tempat kosong. Jadi murid-murid kena pastikan dapat menjawab dengan betul, dengan baik. Dan juga pada bahagian B adalah subjektif. 4 soalan, jawab semua soalan, dan markah dia kalau bahagian A itu 20 markah dan bahagian B 80 markah. Kemudian untuk bahagian A 20 markah tadi Aiman dan juga murid-murid di rumah, dia ada 20 markah, 20 soal isi tempat kosong, pelbagai bentuk, OPB. Maknanya pelajar akan mengisi jawapan. Kalau kita tengok di slide yang ini, murid cuba tengok bahagian ujung sana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maknanya untuk format bahagian A ini, murid akan ditanya berkaitan dengan 7 format soalan, 7 jenis soalan. Jadi maknanya mungkin satu format tu kalau tajwid, contohnya soalan 1, format pertama ada 2 soalan, iaitu hukum tajwid dan sebagainya. Nanti saya akan terangkan dalam seterusnya, dan seterusnya lah. Okay? Dan format tajwid ini 1 hingga 4, okay? 1 hingga 4 ataupun soalan dia 1 hingga 8. Manakala untuk soalan 9 hingga 20, ini berkaitan dengan ulum Quran, ulum hadis, akidah dan juga akhlak. Jadi murid-murid kena alert lah bagaimana bentuknya nanti. Okey, dan seterusnya ialah untuk format yang kedua, iaitu format bahagian B. Dia ada 4 soalan. Okey, soalan pertama pengajian Al-Quran, 20 markah. Soalan kedua pengajian Al-Hadis, 20 markah juga. Maknanya dia tidak ada perkongsian lah. Maknanya soalan 1 ni untuk pengajian Al-Quran saja. Soalan kedua pun pengajian hadis saja. Cuma soalan 3 dan 4 ini dia pairing dengan ulum Quran dan ulum hadis. Okay, masing-masing 10 markah, jadilah dia 20 markah. Dan soalan 4 pun sama, akidah 10 markah, akhlak 10 markah, dan
akan jadi 20 markah. Jadi kalau kita lihat kat sini, perlunya murid-murid lebih fokus kepada soalan 1 dan 2 kerana dia tidak berkongsi dan mereka perlukan fokusan yang benar-benar supaya mereka dapat skor markah yang diperlukan. Dan soalan 3 dan 4 ini sebagaimana juga kita sedia maklum, untuk bahagian B ini pelajar tidak ada pilihan soalan, kena jawab soalan. Jawab semua soalan, tiada pilihan. Begitulah. Jadi pelajar kena kuasai format ini. Okey, baik Ustaz. Untuk sebahagian pelajar yang mungkin sedikit kurang Ustaz, mungkin ada tips daripada Ustaz untuk fokus di bahagian mana untuk lulus Ustaz? Okey. Sebenarnya bahagian A dia ada 20 markah. Pelajar paling kurang kena dapat 14 markah untuk skor A+ lah. Okey. Bahagian A kena 14 markah sebab dia 20 markah. Okey. Jadi untuk format B, setiap soalan 20 markah, soalan 2 20 markah, soalan 3 20 markah, soalan keempat pun 20 markah. Dinasihatkan paling kurang untuk dapat A+ lah. Pelajar kena menguasai atau dapat markah 14 markah. Maknanya kalau sekiranya mereka up lagi dapat 18/20, apatah lagi 20/20 kan, itu impian kita kan, tapi maknanya sekurang-kurangnya 14 markah itulah paling ideal. Kalau kurang lagi, sebab 14 markah itu kita kira mereka dapat 70 markah tu. Ada 5 bahagian kan, 4 bahagian B dan 1 bahagian A, jadi 70 markah. Walau bagaimanapun dia ada kaitan juga dengan soalan kertas 2 iaitu PLBS. Itu ujian lisan tu nantilah bagaimana bentuk pencampuran markah tu. Kita fokus pada ini. Jadi yang penting pelajar dapat fokus ataupun menjawab paling kurang 14 markah. Okey, baik Ustaz. Jadi ini format yang perlu kita ketahui untuk kita skor mata pelajaran ini. Baik Ustaz, kita berehat seketika. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, kembali bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Baik Ustaz, untuk segmen kali ini, apa yang akan Ustaz kongsikan? Okey, terima kasih. Untuk bahagian A, tajwid ini, saya boleh ringkaskan begini. Maknanya ada 8 soalan. Dan 8 soalan ini, yang pertama dia tanya ialah hukum tajwid. Kemudian akan ditanya cara bacaan. Kemudian akan ditanya istilah dan juga mungkin isi tempat kosong ini penyataan-penyataan yang berkaitan tajwid tadi, dan murid diminta mengisi jawapan yang sesuai. Tapi untuk maklumat pelajar, kadang-kadang pelajar ada tanya, adakah soalan-soalan yang tertentu ataupun yang kata orang tu masuk dalam peperiksaan. Sebenarnya kita dah ringkaskan sini. Ini adalah antara tajuk-tajuk yang masuk dalam soalan untuk tajwid, ya. Dimulakan dengan hukum nun dan mim syaddah, hukum mad wajib mutasil, hukum mad jaiz munfasil dan mad badal, hukum mad silah, hukum bacaan ra dan qalqalah, hukum mad arid li sukun, mad iwad dan mad lin, hukum mad lazim dan bentuk-bentuk waqaf. Jadi maknanya pelajar kena fokus. Jawapan kena pastikan mesti mengikut format yang disediakan. Contohnya begini. Ini satu format, ya. Jadi murid-murid kena ingat, ini antara yang akan ditanya dalam peperiksaan. Diberi satu pernyataan potongan ayat. Jadi ikut arahan soalan. Adakah diminta hukum tajwid ataupun cara bacaan? Jadi perkataan itu bergaris. Jadi kadang-kadang pelajar dia tersilap. Dia tersilap dari segi cara menjawab ataupun wording jawapan hukum tajwid. Jadi hukum tajwid pelajar kena sebut dengan murid kena sebut dengan jelas. Dari segi contohnya saya ada terangkan di sini. Ini contoh wording yang boleh kita gunakan, murid-murid boleh gunakan, hukum tajwid dan juga cara bacaan.
Jadi pelajar kena tulis dengan jelas. Okey, lebih-lebih lagi pada contoh mad silah tawilah. Contoh hukum tajwid tadi ni kan. Okey, saya bagi satu contoh kat sini, hukum tajwid kat sini. Yang ini yasfa'u indahu illa. Okey, indahu illa. Okey. Jadi yang ini adalah contoh mad silah tawilah. Jadi kalau pelajar jawab mad silah saja, mungkin tidak diterima. Okey. Murid kena ingat, sebab itu untuk jawapan yang hukum tajwid ini, murid-murid kena tulis selengkapnya. Mad silah tawilah, mad silah qasirah. Jadi kalau mad silah saja, murid-murid kena pastikan jugalah ketika mereka menjawab nanti. Okay? Ada juga contohnya qalqalah. Okay? Qalqalah saja pun tidak, sebab kadang-kadang qalqalah tu sama ada qalqalah sughra ataupun kubra. Jadi qalqalah saja kadang-kadang jawapan tidak diterima. Sebab di situ ada sughra dan kubra. Begitu juga dengan cara bacaan. Cara bacaan. Dan senang cerita beginilah. Untuk bahagian A, murid-murid kena pastikan jawapan tidak lebih 2 patah perkataan. Sebab dia objektif berbagai bentuk. Jadi kalau lebih daripada itu, jadi mungkin ada masalah dari segi memberi markah lah. Oleh itu, pelajar kena tidak lebih daripada 2 perkataan. Kecuali kalau hukum tajwid tadi memang panjang, murid-murid kena tulis apa yang ada pada hukum tajwid itu. Mad lazim kalimi musaqqal contohnya. Kalau dia sekadar tulis mad lazim kalimi saja, mungkin jawapan tidak terima. Sebab di sana ada musaqqal dan muhaffaf. Okey, ini antara yang wording pelajar kena ingatlah. Mungkin rujuk pada guru dan sebagainya ataupun buku teks, pelajar boleh dapat jawapan yang sebenar. Okey, murid dapat jawapan yang sebenar. Okey, seterusnya ini yang tadi. Dan selain daripada itu, murid-murid juga kena ingat hukum tajwid ini, untuk tajwid ini dia ada isi tempat kosong. Jadi kalau contoh kat sinilah, isi tempat kosong itu sama ada dinyatakan pilihan jawapan ataupun tidak. Okey. Jadi kalau di sini contoh mungkin Aiman boleh jawab kot. Soalan nombor 3 ni. Baik, Ustaz. Okey, contoh ini antara bentuk soalannya lah, sebab dia ada pelbagai format. Cuma kita kena ingat antara format yang akan keluar tu kita kena kuasai. Okey, di sini ada pilihan jawapan. Okey. Mad jaiz munfasil ialah apabila huruf mad bertemu huruf ... Okey, dalam 2 kalimah. Agak-agak apa jawapannya? Saya cuba, Ustaz. Hamzah. Okey, betul. Tahniah. Betul, mungkin murid-murid di rumah juga jawab jawapan yang sama yang sama dengan Aiman. Dan juga yang kedua, cuba tengok. Dinamakan isi tempat kosong kerana huruf mad bertemu tersebut adalah gantian daripada hamzah. Aiman, cuba saya jawab. Cuba, Ustaz. Badal. Alhamdulillah. Maknanya kalau Aiman masuk periksa Installah A+. Alhamdulillah. Okey, dapat 8/8. Okey, ini satu contoh. Okey. Ini satu contoh jawab format yang murid-murid kena kuasai. Okey, kemudian ini jawapan tadi hamzah, okey, dan juga badal. Ini contoh jawapan tadi yang Aiman jawab betul, dan murid-murid di rumah juga mungkin akan menjawab dengan betul. Okey, yang ini adalah baki daripada 8 soalan tadi. Sebab kita bahagian A ada 20 soalan. Okey, iaitu daripada soalan 9 sampailah 20. Okey, dan dia juga pelbagai bentuk yang meliputi 4 bidang ini, iaitu ulum Quran, ulum hadis, akidah dan juga akhlak. Okey, jadi cuma perbezaan dari segi format. Soalan 9 hingga 12 jawapan yang sesuai. Yang ini jawapan yang sesuai ini kita boleh katakan ditanya istilah. Okey, jawapan yang sesuai istilah pernyataan. Okey. Soalan 13 hingga 16 isi tempat kosong. Yang ini mungkin pernyataan-pernyataan, mungkin istilah, mungkin apa-apa sajalah yang berkaitan. Kemudian dikosongkan satu tempat untuk anda jawab. Macam tajwid tadi dah lebih kurang. Sama ada dinyatakan pilihan jawapan ataupun tidak. Dan soalan 17 hingga 20 ialah jadual ataupun carta. Yang ini juga termasuk ulum Quran, ulum hadis, akidah dan akhlak. Okey, sebagai contoh, ini contoh soalan yang kita boleh tengok. Ini setelah isi tempat kosong ada pilihan jawapan. Jadi murid-murid kena jawab. Okey, murid-murid kena jawab. Okey, soalan yang keempat contohnya kan. Contoh kalau murid-murid di rumah boleh tengok soalan ni, apa jawapan sebenarnya?
Kod Aiman nak jawab lagi? Boleh, Ustaz Ustaz, Aiman, insyaAllah. ya? Boleh ya? Saya cuba. Okey. Okey, pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menyatu padukan umat Islam pada satu mushaf, iaitu apa dia dan penulisan dinamakan Rosam Osmani. Apa dia? Jawapan saya Ustaz, Mashaf Al-Imam. Ya, betul. Betul ke, Ustaz? Maknanya, cuba tengok. Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, tahniah. Okey. Itu antara contohnya lah. Jadi maknanya Aiman pun dapat menjawab dengan baik. Maknanya murid-murid di rumah pun insya-Allah, okey, apa yang kita telah pelajari selama ini, kita fokus bersama guru-guru siang dan malam, insya-Allah boleh membantu. Okey. Sama juga yang 5 ini. Okey, dan ada satu lagi sebenarnya, okey, yang ini tadi ada satu lagi, iaitu carta. Carta ini adalah soalan 16 hingga 20. Okey, carta ini anda kena lengkapkan, okey, mengikut bidang-bidang tertentu. Mungkin ulum Quran, mungkin ulum hadis, mungkin akidah, mungkin akhlak. Jadi maknanya mereka boleh fokus khususnya pada konten yang mengandungi mungkin bahagian, mungkin syarat, kan? Contoh syarat hadis sahih contohnya. Itu ada 5. Jadi mungkin boleh juga kan? Okey, boleh juga dijadikan carta ini untuk murid menjawab soalan. Jadi maknanya apa yang perlu untuk bahagian A ini, pertama murid kena menguasai pengertian. Sebab pengertian akan ditanya dalam bahagian tajwid dan juga baki soalan, iaitu 9 hingga 9, 10, 11 dan 12. Mana-mana bahagian. Okey, yang kedua, jika ada syarat, jika ada lain-lain perkara ataupun konten yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu tadi, kita kena kuasai. Sebab mungkin boleh jadi dia akan keluar, kita pun tak tahu, cuma kita kena kuasai format. Bila kita kena kuasai format, kita dapat menyediakan persediaan kita, apa yang perlu kita fokus. Itu sebenarnya. Okey. Baik Ustaz. Okey. Saya ada satu soalan Ustaz. Okey, boleh silakan. Di manakah biasanya murid-murid akan melakukan kesilapan dalam menjawab soalan tajwid ni Ustaz? Okey, terima kasih Aiman. Soalan tajwid, kalau kita boleh imbas kembali, okey, kita flashback kembali, okey, lambat sikit tak yang ini biasa pelajar dia akan mengalami masalah untuk menjawab soalan ini. Soalan ini. Sebab bentuk soalannya sama. Sama dari segi potongan ayat. Ya. Dia potongan ayat semua, tetapi arahannya itu satu hukum tajwid, satu cara bacaan. Kadang-kadang mereka pukul rata semua hukum tajwid. Jadi itu yang menyebabkan mereka kekurangan markah. Jadi murid kena pastikan alert benda macam ni. Tengok betul-betul. Okey, kalau boleh tolong bulatkan, contohnya macam ni kan. Okey, bulatkan ini dia nak apa? Hukum tajwid ataupun cara bacaan. Maknanya arahan soalan di atas tu murid kena betul-betul alert. Okey, ataupun dia kena ambil fokus betul-betul, adakah diminta hukum tajwid dan juga cara bacaan. Okey, kesalahan yang kedua. Dari segi menulis jawapan. Ramai calon dia tidak menulis seperti yang dikehendaki. Maksud saya ialah sebab dia bersifat objektif. Kadang-kadang sampai 5-6 patah perkataan. Jadi sukar, okey, nak menentukan jawapan. Jadi kalau boleh jawapan mesti tidak lebih daripada 2 patah perkataan. Okey, tidak lebih dari perkataan. Sekiranya tidak dinyatakan ataupun diletakkan contoh ataupun jawapan-jawapan yang tertentu. Okey, mungkin pada carta, mungkin pada isi tempat kosong, okey, dan sebagainya. Dan yang ketiga, antara kesalahan kelemahan calon ialah dia tidak membaca dengan betul kehendak soalan. Maka berlakulah apa yang disebutkan tadi. Jadi pastikan pelajar fokus betul-betul supaya mereka dapat menjawab dengan baik, sebab seperti yang saya sebutkan tadi, murid kena mendapat 14 markah. Itu paling kurang. Ya. Sekiranya murid dapat 10 markah, maknanya sukarlah untuk skor. Jadi paling kurang tajwid 8/8 mesti kita dapat. Okey, macam mana tu Ustaz nak skor 8 markah tu? Pertama, mudah sebab
kita belajar tajwid lebih kurang 11 tahun. 11 tahun. Betul? 6 tahun sekolah rendah dan 5 tahun sekolah menengah. Jadi maknanya tiada masalah sebenarnya. Tetapi kerana mungkin mereka tidak menguasai format. Tajwid kena menguasai format. Dia ada 4 format. Isi tempat kosongkah? Cara bacaankah? Hukum tajwidkah? Ataupun sebagainya. Yang penting mereka dapat kuasai. Dan saya uji, kita kena kuasai pengertian itu sendiri. Sebab kat situ dia yang penting tu. Okey Ustaz, tadi Ustaz sebut tentang cara bacaan. Kalau murid-murid dia confuse Ustaz, mungkin dia jawab dengung saja. Adakah ada markah dekat situ? Okey. Cantik, soalan yang cantik Aiman ya. Okey. Kalau contoh jawapan untuk mim dan nun syaddah dengung saja. Dia tak letak 2 harakat. Dia confuse Ustaz. Betul. Tapi kalau untuk panjang dia kena letak harakat. Okey? Tak boleh letak panjang saja sebab panjang tu ada 2 harakat, ada 4 dan ada 6 harakat. Tapi kalau dengung dia kena tulis dengung saja betul. Itu situasi dia. Okey, baik Ustaz. Pokok pangkalnya hari-hari kena baca Al-Quran. Baik Ustaz, kita berehat seketika. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini sukses SPM 2021 Pecutan. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Baik, pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Ayub Muhammad Ali. Untuk segmen kali ini Ustaz, apa yang akan Ustaz kongsikan? Okey, terima kasih Aiman. Murid-murid yang dimati sekalian, pada segmen ini saya akan ceritakan bahagian B. Okey, bahagian B ada, kalau kita sebut tadi, ada 4 soalan. Okey, 4 soalan itu wajib jawab semua. Okey. Dan mewakili 80 markah. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, soalan pertama pengajian Al-Quran 20 markah. Soalan kedua pengajian hadis 20 markah. Soalan ketiga ulumul Quran dan ulumul hadis. Masing-masing 10 markah, jadi jumlahnya adalah 20 markah. Dan untuk soalan 4 ialah akidah dan juga akhlak, masing-masing 10 markah, jadi jumlahnya adalah 20 markah. Jadi kita nak bincangkan dan juga nak sama-sama kongsi bagaimana kita nak skor untuk bahagian B, khususnya untuk soalan pertama. Okey, dan soalan kedua. Okey, jadi saya maklumkan tadi, paling kurang pelajar setiap bahagian kena mendapat 14 markah. Itu paling kuranglah. Sebab dia 20 markah penuh. Okey. Kalau sekiranya kurang, kita boleh istilah sekarang top up lah. Jadi contohnya bahagian A tadi kita tak dapat 14. Contoh kita dapat 12. Jadi kita ada kekurangan 2 markah, kalau boleh kita top up pada bahagian B ini. Itu paling mudahlah, cara kiraan yang paling mudah untuk kita nak dapatkan A tadi. Okey. Jadi maknanya kita tengok yang seterusnya. Yang ini adalah bagaimana kita nak fokus. Okey. Khusus untuk pengajian Al-Quran, okey. Ini dia perkara-perkara yang anda kena kuasai. Yang pertama, mesti menguasai istilah. Tak semua tajuk dia ada istilah. Tingkatan 4 ada 5 tajuk, tingkatan 5 ada 5 tajuk. Tak semua tajuk dia ada istilah. Cumanya istilah yang ada kita kena kuasai. Kerana itu salah satu daripada mungkin keluar dalam bahagian B ini, dalam soalan subjektif dan sebagainya. Okey. Dan anda kena faham ayat, maksud ayat. Dia ada potongan ayat, okey, anda kena kuasai maksud ayat supaya anda dapat mengeluarkan intisari. Mana mungkin kita tidak menguasai maksud ayat, kita nak keluarkan intisari. Sebab intisari ini lebih fokus kepada maksud ayat. Atau dalam perkataan, apa sebenarnya poin yang ada pada ayat tersebut. Sebab itu kena pentingnya kefahaman. Ayat maksud. Supaya kita dapat intisari ayat tadi. Seterusnya. Yang seterusnya ialah asbabun nuzul. Murid kena menguasai asbabun nuzul. Tak banyak, tingkatan 4 ada satu saja. Saya rasa tajuk yang pertama.
Kemudian untuk tingkatan 5 dia ada 4 asbabun nuzul. Tak semua ayat ada asbabun nuzul. Jadi untuk asbabun nuzul ini dia ada cara dan juga bentuk penulisan dalam peperiksaan. Sebab dia 2 markah saja. Jadi yang penting anda dapat menyebut nama sebab dia ayat itu turun dan juga peristiwa. Okey, nanti kita akan tengok dia punya bentuk-bentuk dia. Kemudian sekiranya dalam pengajian Al-Quran itu dia ada faktor, dia ada syarat, dia ada kesan pun kita kena kuasai juga. Okay? Dan juga ini dua yang terakhir ni dia sangat relevan dalam buku teks. Iaitu dalam bentuk kepentingan dan juga usaha serta tindakan. Okey, buku tingkatan 4 tingkatan 5 dia ada tulis kepentingan dan juga usaha dan tindakan. Jadi kalau boleh sama-samalah kita fokus untuk ini kerana kita pun tak tahu kan bentuk mana yang akan keluar, tapi poin-poin ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan ini kita kena kuasai. Okey, ini satu contoh asbabun nuzul. Ini satu contoh asbabun nuzul, menjauhi jenazah zina, qazaf dan li'an, tingkatan 5 muka surat 60. Ini satu-satunya dalam buku teks yang mempunyai 2 asbabun nuzul, iaitu yang pertama ayat ketiga daripada surah An-Nur dan yang kedua ialah surah An-Nur ayat ke-6 daripada surah An-Nur juga tadi. Dan apa yang perlu anda kuasai? Yang pertama ialah nama yang ini ni yang saya gariskan ini. Dengan sebab dialah ayat itu turun. Iaitu Marsad bin Abi Marsad. Okay. Yang kedua ialah Hilal bin Umayyah. Ini ayat ke-6 ni surah An-Nur ni. Hilal bin Umayyah kena sebut. Kalau tak sebut anda mungkin akan kekurangan markah. Dan juga yang kedua peristiwa. Jadi maknanya kat sini untuk dapatkan 2/2 anda kena pastikan 1 markah untuk nama khas kenapa ayat itu turun. Okay, dan kedua ialah peristiwa. Dan dalam bentuk buku itu, dalam bentuk penulisannya kalau boleh ringkas dalam bentuk poin macam ni. Sebab dalam buku teks dia panjang satu muka. Jadi kita sukar untuk kita menentukan mana satu dia punya nama khas dan juga poin ataupun peristiwa. Jadi dengan ada bentuk begini, ini contoh ya, anda boleh terus fokus. Ingat, tak banyak, ada 4 saja. Satu tingkat, ada 5 saja, minta maaf. Satu tingkatan 4, tingkatan 4 satu saja. Dan 4 untuk tingkatan 5. Okey, yang ini tadi intisari. Okey. Jadi intisari ini kalau kita tengok kat sini sebenarnya intisari ini kita fokus kepada maksud ayat yang saya sebutkan di awal tadi. Kalau kita tidak menguasai maksud ayat, mana mungkin kita akan dapat menjawab intisari. Okey, sebab itu pelajar kena menguasai intisari ini sebab intisari ini juga boleh kita, maksud saya ayat ini tadi, ayat yang anda menguasai maksudnya tadi itu, yang kita jadikan intisari, anda boleh juga jadikan dia dalil dalam kebat. Itu mungkin anda sudah maklum sudah dimaklumkan oleh guru-guru anda bagaimana kita nak menulis dalil dalam kebat. Jadi sebab itu intisari ini anda mesti kuasai maksud. Dan kalau boleh untuk bagi cantiklah kita punya jawapan, mulakan dengan Allah menjelaskan bahawa Allah menerangkan bahawa begitu. Supaya nampak kita punya jawapan tu cantik sikit lah, nampak ada situasi yang ni lah, Aiman ya. Okey, ini contoh. Ini contoh Aiman. Minta Aiman sedia untuk jawab lah. Okey. Okey, baik Ustaz. Cepat tidak ada yang lain kan. Okey. Pelajar murid-murid di rumah juga boleh cuba menjawab. Yang ini ayat 35 surah An-Nur. Agak-agak apa Aiman ya? Ayat 35 surah An-Nur ni kalau tahu. Okey, baik Ustaz. Saya cuba Ustaz satu intisari daripada ayat 35 surah An-Nur ini, Allah menjelaskan bahawa perumpamaan hidayah adalah seperti cahaya lampu yang diletakkan dalam kaca bersinar seperti bintang yang menyinar. Betul ke Ustaz? Betul. Jadi maknanya betul lah tu ya. Maknanya tulis begini sebab dia 2 markah saja ya. Jadi kita ambil daripada maksud sebenarnya ni. Okey, dan kalau boleh kita fokus kepada apa yang dihendaki dalam soalan, kehendak soalan ya. Apa yang dihendaki dalam kehendak soalan. Okey.
Allah SWT menjelaskan, mulakan dengan begitu. Allah SWT menerangkan, okey, bahawa perumpamaan hidayah adalah seperti cahaya lampu yang diletakkan dalam kaca, bersinar seperti bintang yang menyinar. Okey, ayat ni mungkin anda familiar, okey, yang dalam dimulakan dengan apa ni? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskatin fiha al-misbah atau ilal akhir lah. Itu antaranya lah. Kita boleh tengok kat situ. Dan ada satu lagi Aiman dan juga murid-murid di rumah, terangkan sebab manusia memerlukan hidayah. Apa dia hidayah? Hidayah ni petunjuk kan? Kenapa manusia perlu? Saya cuba Ustaz ya. Menghindarkan manusia dari kesesatan Ustaz. Okey, dia nak boleh antaranya kesesatan sebab lampu contohnya kan, lampu. Kita pergi satu bilik gelap. Kan, gelap tak nampak. Tapi bila kita buka lampu, kita tahu, oh tingkap di sini. Oh ini kat sini ada meja. Oh kat sini. Itu maknanya nak cerita bahawa iman itu sebagai petunjuk. Kita dapat mengetahui apa yang dilarang, apa yang disuruh. Ya. Itu perumpamaan. Hebat perumpamaan yang Allah nyatakan dalam ayat ini kan. Okay? Jadi oleh sebab itu, kalau merujuk pada jawapan Aiman tadi, menghindarkan diri daripada kesesatan. Tersasul pula kan. Kesesatan yang terkeluar daripada landasan yang benar. Okey, itu satu ya. Kalau ada jawapan lain Aiman ada tak? Terangkan sebab manusia memerlukan hidayah dalam kehidupan kerana hidayah ini dapat memberi panduan dalam kehidupan. Betul ke Ustaz? Betul. Okey. Pelajar murid di rumah juga mungkin dapat menjawab seperti yang nyatakan, tapi jawapan ini sebenarnya yang bentar ya. Dia satu jawapan saja. Yang jawapan tadi sebenarnya nombor 2 ni, terangkan sebab manusia terus hidayah, ini respon terbuka. Respon terbuka maknanya jawapan lain yang munasabah, yang relevan diterima. Okey, yang relevan diterima. Okey. Saya ada satu soalan Ustaz. Okey, silakan Aiman. Okey. Berdasarkan apa yang kita belajar sebentar tadi Ustaz, bagaimana ataupun apakah tips untuk calon dapat menjawab dengan baik soalan 9 sehingga 20 ni Ustaz? Mungkin Ustaz ada tips kepada murid-murid kita. Okey, ini maknanya bahagian A tadilah. Okey. Pertama, murid kena menguasai format yang saya sebutkan tadilah. Itu gini, saya punya pandangan begini. Bila kita tahu format, macam kita beginilah, kita nak pergi satu tempat. Kita nak pergi mana? KL, Kuala Lumpur contohnya. Kita tahu jalan. Maka kita akan sampai dengan selamat. Kita nak dapat A+. Kita nak jawab soalan 9 hingga 20 ataupun sini pun boleh Aiman. Maknanya kita nak skor ataupun kita nak dapat kuasai soalan bahagian B ini, soalan 1 ini kuasai, kita kena tahu format. Kerana bila kita menguasai format, kita dapat tahu apa benda yang kita nak fokus. Oh, ini pengertian. Oh, kena ingat. Ini respon terbuka ni kesan. Jadi kita just kena ingat bagaimana nak jawab saja. Kita boleh jawab sendiri. Ini dalil mungkin ada, kita kena jawab. Jadi bila kita menguasai format, mudah untuk kita nak menjawab dengan baik. Sebab itu ada setengah murid-murid, ketiga peperiksaan, dia akan bertanya kepada kawan dia, apa aku nak jawabnya? Kan? Kita pun dulu pelajar kan, kita dapat tahu kawan kita, kita sendiri pun mengalami, apa aku nak jawabnya? Itu sebenarnya dia tak menguasai format. Kalau dia menguasai format, nescaya akan, orang kata, masa tak cukup punya untuk dia nak fokus. Sebab dia tahu benda ni dia tak kuasai, benda ni dia tak kuasai, benda ni tak kuasai. Maknanya dia ikut format Ustaz, maknanya dia tak akan tersesat jalan lah. Ya, maknanya dia akan terus kuasai apa yang perlu mereka kuasai. Tapi kalau format tak tahu, contohnya yang bahagian ni, kenapa perlu dikuasai intisari? Sedangkan intisari itu antara soalan yang trending. Okey. Sebab itu mereka kena kuasai. Bagaimana mereka kuasai? Mereka kena menguasai maksud. Baik Ustaz, kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021. Baik Ustaz, untuk segmen kali ini, apakah tips yang Ustaz akan kongsikan kepada murid-murid kita di rumah sana? Okey, terima kasih Aiman. Okey, perbincangan kita makin menarik Aiman ya. Okey, jadi kita akan bincang tentang pengajian hadis.
Okey, jadi murid-murid fokus. Okey. Seperti juga dengan pengajian Al-Quran tadi, pengajian hadis ini ada benda-benda yang murid kena kuasai. Ya. Itu asas, itu basic. Merujuk kepada bentuk-bentuk yang trending lah, soalan-soalan yang biasa keluar mengikut format peperiksaan. Yang pertama, istilah. Sama juga macam bagian Al-Quran, mereka juga kena menguasai istilah atau pengertian. Contoh, sehat apa dia? Masa lapang. Okey, itu antara, tapi tak banyak sama juga macam pengajian Al-Quran tadi, tak semua tajuk. Tajuk pengajian hadis ini 4 tingkatan 4 dan 4 tingkatan 5. Jadi tak banyak. Okey, jadi mereka berpulang untuk menguasai istilah. Istilah tu sangat penting. Yang kedua, kefahaman makna untuk mengeluarkan intisari. Jadi maksud hadis pun pendek, Aiman. Okay, contoh hadis yang saya boleh tengok kalau tingkatan 4, mungkin hadis yang familiar. Okay, hadis Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faraghu, sangat pendek. Okay, dan Aiman pun mungkin bersetuju bahawa ketiga tingkatan 5 ini kita menghafal hadis, itulah yang kita akan ingat sampai bila-bila. Okay, pendek pula tu kan. Jadi itu tanda kita cintakan kepada Rasulullah SAW. Okay, tahu maksud hadis, insya-Allah kita boleh jawab intisari. Sama juga macam pengajian Al-Quran. Tahu maksud ayat, kita akan boleh jawab intisari. Okay? Ya, Ustaz. Yang kedua ialah macam tadi juga faktor, kesan, okay? Dan juga kepentingan, usaha dan tindakan. Ini kesemua benda-benda yang penting. Sangat penting. Sebab yang saya sebut tadi, kepentingan, usaha dan tindakan ni, mana-mana tajuk dia ada isu ini. Apakah kepentingan kita mempelajari suatu perkara itu? Dan apa usaha dan tindakan yang boleh kita jadikan amalan dalam kehidupan? Tajuk yang kita buat tadi sangat relevan. Okey, ini respon yang dalam bentuk terbuka ataupun respon yang berbentuk KBKK ataupun jawapan lain yang munasabah diterima. Okey. Sebagai contoh, okey. Ini sebagai contoh saya ambil kelebihan menuntut ilmu. Okey. Hadis ini kalau tidak silap saya tingkatan 4 rasanya. Okey, kalau tidak saya okey, iaitu kelebihan menuntut ilmu. Okey, pertama dia ada sebut intisari. Intisari benda yang sangat penting, kita ambil daripada maksud. Okey. Kemudian mungkin akan tanya dalil kewajipan menuntut ilmu. Okey, dalil kewajipan menuntut ilmu kita kena letak kat sini. Okey, kita boleh kuasai, dan juga kelebihan menuntut ilmu, kat sini ada kelebihan yang merujuk kepada hadis, teks hadis. Man salaka tariqah yabtaghi fihi ilma sahalallahu tariqan ilal jannah. Itu contohnya. Allah Taala mudahkan jalan ke syurga. Okey. Apa lagi? Fa innal malaikatu la tad'u ajnihataha. Kan dia mengembangkan sayapnya. Maknanya dia keredaan Allah. Malaikat bersama orang yang menuntut ilmu. Jadi kita kena ikut seperti dalam teks hadis ataupun matan hadis tersebut. Lepas tu kategori ini yang saya sebut contoh kan. Dalam kelebihan menuntut ilmu ni, dia ada satu takrif iaitu ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Mungkin dia akan ditanya, apa dia ilmu fardu ain? Kan benda yang simple tapi ramai pelajar tak tahu. Okey, itu satu contohlah. Okey. Kemudian ciri orang berilmu, ciri orang yang berilmu, ciri orang yang tidak berilmu. Ini dari sudut teks dalam buku teks begini, tapi boleh tak kita tulis menggunakan jawapan kita sendiri? Boleh sekiranya relevan. Okey. Jadi maknanya nak cerita dalam bahagian pengajian Al-Quran atau hadis, apa yang penting kita mesti kuasai bentuk soalan yang mana jawapannya adalah respon tertutup. Tertutup tu contohnya asbabun nuzul, intisari ayat, mungkin dalil. Maknanya jawapan tidak boleh diambil melainkan dalam buku teks. Tetapi ada satu lagi jawapan, respon terbuka, yang ini jawapan lain yang munasabah, yang relevan boleh. Contoh mungkin ciri, mungkin kepentingan. Okey. Jadi ini semua boleh membantu kita untuk kita jawab dengan baik. Jadi maknanya kalau kita tengok contoh soalan Aiman ini contoh yang dia punya dalam bentuk bagaimana kita nak menggarap nota ini untuk kita menjawab soalan yang seterusnya. Ini satu contoh. Ini satu contoh soalan yang kita boleh tengok kat sini. Okey. Soalannya simple saja, mudah saja, tapi kadang-kadang pelajar dia tak nak jawab. Ingat ya, pelajar kena cuba jawab. Okay? Murid kena cuba jawab. Sebab bila murid cuba jawab,
Mungkin jawapan salah, mungkin betul. Kalau betul, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak jawab, confirm dia tak dapat markah. Jadi cuba jawab. Jangan biarkan kosong. Cuba jawab sebaiknya. Contoh kan, uraikan satu perbezaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Mungkin kita dapat gambarkan orang berilmu itu macam mana. Orang yang tidak berilmu itu macam mana. Apa perbezaan dia? Ini respon terbuka, Ustaz? Ini respon terbuka. Terbuka saya cuba, maknanya jawapan yang munasabah, relevan diterima. Cuba jawab, Aiman. Murid di rumah juga boleh jawab ya. Orang yang berilmu akan mudah mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, Ustaz, jawapan tu? Dia kena ada perbezaan tu. Perbezaan. Orang berilmu dengan tidak berilmu. Orang jawapan begini seeloknya buat dalam bentuk kotak. Kotak. Maknanya sini berilmu, tidak berilmu. Tapi kalau murid menjawab dalam bentuk esei, ada perkataan manakala pun diterima juga. Maknanya kena ada jawapan untuk orang yang tidak berilmu pula. Orang berilmu mendapat hidayah, manakala orang tidak berilmu akan hidup dalam keadaan yang gelap. Betul, Ustaz? Betul, alhamdulillah. Tengok jawapan sama tak? Macam kasap je, Aiman. Betul, Ustaz. Ini kan. Jawapannya orang yang berilmu akan sentiasa mendapat petunjuk. Ini tadi paling simple lah. Ataupun kalau kita tengok sekarang, orang berilmu akan mendapat penghargaan daripada manusia, pengiktirafan. Kalau orang berilmu kan orang sanjung. Tapi orang yang tidak berilmu bukan disisih, tetapi maknanya ialah itu situasi dia kan. Sebab bila orang berilmu dia lebih merujuk kepada ialah antaranya kan mungkin kesukaran hidup. Maknanya dia tidak dapat, contoh kalau dia mempunyai ilmu, dia tak belajar setinggi mana pun dia ada ilmu, contoh ketukangan, contoh masak. Dia masak, dia jual ataupun craft tangan ke apa ke kan. Ini satu contoh. Orang yang berilmu akan sentiasa mendapat petunjuk dan hidayah, manakala orang yang tidak berilmu hidup dalam kegelapan. Itu satu contoh. Mungkin dia minta dua. Uraikan dua. Terpulanglah. Jadi kita bertuah bila PQS ni, markah paling sedikit untuk bahagian B lah. Biasanya 2 markah. Markah paling banyak 4 markah. Jadi kita boleh agak dah. Mana-mana poin yang kita nak jawab tu, kita boleh ingat 2. Kecuali kebat 6 markah. Jadi kita dah boleh tentukan dah. Sebab itu, dia kembali kepada asal tadi. Kuasai format, insya-Allah kita boleh fokus mana yang penting. Sebab kita dah tahu, maknanya untuk yang ini, mereka dah kuasai format dengan baik dan apa yang mereka nak jawab. Yang kedua pula, nyatakan 2 kepentingan. Yang tadi kepentingan. Kita dah menuntut ilmu, apa kepentingan menuntut ilmu ni dalam kehidupan seorang pelajar ataupun seorang murid. Boleh jawab, Aiman? Saya cuba, Ustaz. Kepentingan menuntut ilmu. Ilmu sebagai penyuluh hidup dalam kehidupan. Dan yang kedua, Ustaz. Sama. Betul ya? Dan yang betul. kedua, Allah janjikan untuk tingkatkan darjat orang yang berilmu ni, Ustaz. Betul tak? Macam tembus ni kasar tahu. Kebetulan, kebetulan. Jadi ini antaranya pelajar dapat ambil kat sini ilmu sebagai penyuluh kehidupan. Sebab itu penting ilmu. Penting. Dan juga satu kepentingan lagi, Allah akan tinggikan darjat. Darjat kepada orang yang berilmu. Sebab dengan berilmu itu Allah Taala meredai. Allah mudahkan jalan ke, bila mudahkan jalan ke syurga itu juga satu darjat sebenarnya. Allah dah janjikan. Rasulullah nyatakan, man salaka tariqa yabtaghi fihi ilma. Salaka ni maknanya dia mencarilah, dia berusaha. Sebab itu isunya dia mencari bukan guru mencari. Sebab itu kadang-kadang kan kita tengok kenapa istilah mengajar mengaji. Sebab itu kita kena muliakan guru sebab dia mengajar di baris atas. Sebab itu kena atas. Kemudian murid kena mengaji baris bawah. Itu kena bawah. Itu dia perumpamaannya. Itu dia punya gurauan sajalah. Tapi betul juga, kan? Ustaz, ni di antara contoh soalan untuk bahagian B, Ustaz. Ya, betul. Saya ada soalan lah, Ustaz. Berapakah markah paling ideal untuk bahagian B ni, Ustaz? Terima kasih. Sebab markah untuk A tolak, A minus, 70 markah. Jadi kalau kita nak A plus, 90 ke atas, jadi kita kena up lagi tinggilah markah kita.
sebab itu minima markah untuk bahagian A dan juga bahagian B yang saya sebutkan tadi 14 markah. Kena dapatkan 14 markah. Sebab bila 14 markah ni 14, 5 bahagian kan, jadi 70. Lebih kurang begitu. Jadi kalau boleh dapatkan 14. Maknanya lagi tinggi lagi bagus. Untuk pengajian Al-Quran dia dapat 18. Pengajian hadis dia dapat 18. Itu satu yang baik itu sebenarnya. Sebab mungkin untuk soalan 3 dia tak dapat 14. Ya. Jadi top up menopap antara satu sama lain. Itu kalau kita buat analoginya begitulah. Okey, sebab bukan saja letak 14, dia ada dia punya kerelevanannya untuk markah tersebut. Untuk dapat markah tersebut lah. Ya, Baik Ustaz. Saya suka respon terbuka sebab kita boleh keluarkan idea-idea gitu Ustaz. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit untuk pengajaran hadis. Penting tak Ustaz untuk kita kuasai? Okey. Pengajaran hadis untuk ilmu sangat penting. Okay, sangat penting kita kena kuasai dan mungkin juga dia boleh keluar dalam soalan. Jadi pengajaran dia adalah apa yang kita dapat. Tapi antara kesilapan murid dia tak dapat membezakan bagaimana nak menulis intisari dengan pengajaran. Okey. Pengajaran kalau nak mudah dia mesti senang cerita ayat penyata lah. Allah menjelaskan bahawa itu intisari intisari. Kalau pengajaran kita boleh tulis dalam bentuk aplikasi. Umat Islam hendaklah para murid ataupun masyarakat hendak mestilah dibentuk aplikasi kerana bagaimana kita nak menjayakan ataupun membuat apa yang kita pelajari itu dalam kehidupan seharian. Jadi benda ni perlukan kefahaman yang jelas. Okay? Kita tak nak nanti mereka belajar tapi tidak dijadikan amalan. Pengajaran tu sangat penting. Dan mungkin juga akan keluar dalam bentuk peperiksaan dan sebagainya. Okay, sedikit Ustaz boleh cerita tentang bagaimana kita nak mudah untuk memahami intisari ayat Ustaz. Okey, intisari tadi yang saya share dengan murid-murid tidak boleh lari daripada maksud. Maksud. Murid kena kuasai maksud atau pengertian. Jadi dia kena tengok satu persatu tapi tak panjang pun. Sekadar saja, okey. Tak panjang maknanya satu muka surat Al-Quran tidak, di sebahagian saja. Kena kuasai sebab bila dia menguasai maksud dia dapat dua benefit. Okey, murid-murid akan dapat dua benefit. Pertama dia boleh menjawab soalan intisari. Yang kedua yang saya sebut tadi dia boleh menjawab ataupun jadikan ayat yang dia tahu makna tadi sebagai dalil dalam kebat kerana dalil dalam kebat itu merupakan salah satu daripada rubrik yang perlu mereka jawab dalam soalan kebat. Itu. Okey. Baik Ustaz. Jadi ini salah satu daripada. Mungkin ada kata-kata akhir daripada Ustaz? Okey, insya-Allah. Okey. Sebelum akhirnya bulatkan tekad dan gandakan usaha. Okey, kerana orang yang berjaya dia memberi usaha. Okey, pokok pangkalnya kena usaha. Dengar saja apa yang saya sebut petang ni, dia terus buat intisari macam mana, asbabun nuzul macam mana. Itu tanda orang berjaya, dia memberi usaha. Tetapi sebaliknya orang yang gagal dia memberi alasan. Cuba lihat markah trial yang kita dapat sekarang ini, adakah anda memberi usaha ataupun anda memberi alasan? Kan? Okay. Tanyakanlah pada diri anda. Anda beri usaha ataupun beri alasan? Kalau kita memberi usaha, insya-Allah kita berjaya. Sebab kita banyak mana guru bagi tugasan, banyak mana guru bagi suruh menjawab, kita akan menjawab. Sebab kita memberi usaha. Terima kasih. Tapi kalau kita memberi alasan, tak boleh ke mana. Okey, terima kasih Ustaz Ayub Muhammad Ali dan terima kasih para penonton sekalian. Kita berakhir di sini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih banyak.